Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wahidil ahad al-faridis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Sampai tanah bawah. Tengok muka surat 11 kitab Majmu' Salasa, sebelah baris daripada bawah. Tengok. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Maka barang siapa hendak berzikir ia kemudian daripada tiap-tiap sembahyang fardu. Sampai situ deh. Tengok qala musannif rahimahullah. Maka barang siapa hendak berzikir. Apa makna zikir? Ingat. Nampak lagi? Bila zikir ni kita mengingati Allah lah. Kita berzikir. Iaitu bila nak berzikir tu, kemudian daripada tiap-tiap sembahyang fardu, lepas tiap-tiap sembahyang fardu kita nak berzikir. Sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh, maka membaca ia akan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tu ni. Berapa kali baca? 3 kali baca. Jadi hari kita duk buat betul lagi. Betul dah tu kitab riak. Korang tanya mumik mana? Aku miklah kitab ada. Tu sudah. Orang kata lagi, apa kita ada ambilan dah. Apa lagi? Ambil di mana? Kitab wayak ni. Tok guru dulu ni. Kata kena istighfar 3 kali. Kemudian maka baca ia akan solawat. Ni kaifiat cara ni. Kalau kita baca macam mana lepas istighfar tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Tapi cara ni boleh juga. Kita selawat pula. Habis istighfar 3 kali, selawat 3 kali. Sokak tak? Dia kata apa? Inilah sekurang-kurang paling kurang zikir ni boleh dah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad 3 kali boleh dah. Kita buat tu panjang tadi tu. Atau imam baca tadi tu. Apa lagi? Jadi macam-macam cara. Tajuk dia supaya kita, hati kita, mulut kita, lidah kita, akal kita, fikiran kita kembali pada Allah. Tu ya tajuk dia. Tu zikir tu. Kalau kita faham dia lagi baguslah. Kemudian maka berzikir ya, habis istighfar, selawat 3 kali, terus afdal zikri la ilaha illallah. Boleh juga. Kena buat lah juga. Tara tu pun jadilah. Ni orang panggil asah, kita boleh tu lah. Habis istighfar 3 kali semayang waktu, tiap-tiap kali semayang, selawat 3 kali, terus lah afdal zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni banyak mana? Ikut kita gerak banyak mana. Kalau gerak 33 buat 33. Lah, gerak 55 gerak 70 gerak 100 gerak 20,000 buat 20,000. Tapi pakai dok pakai dok dah ni. Apa nak jawab WhatsApp. Mana boleh banyak-banyak. Maka hak tu cukup dah. Iaitu apa dia?
atas barang yang kuasa. Mana-mana murak sekat mana buat. Mana dia bukan salah setelah habis sembahyang. Ini kacau lawan petikai buka kitab berbahas kutuk maku. Ke apa? Ke lepas sembahyang pak siapa zikir la ilaha illallah. Lah kalau nak tampil lama. Kan Nabi royak antara waktu afdal selepas sembahyang. Maka kita nak minta ampun pada Tuhan waktu bila? Waktu afdal lah. Bila lagi? Lepas sembahyang lah. Istighfar tu minta ampun lah tu. Sebab tu orang istighfar lepas sembahyang. Sebut la ilaha illallah pun lepas sembahyang. Salah tak? Tak salah lah. Tajuk je lepas sembahyang. Lepas sembahyang kalau kodong boleh? Boleh betul. Ini kacau lawan kita ni peniuh. Akhir zaman ni pening sungguh. Benda macam ni dia cari kitab bahas lagi. Tengok macam Ashabul Kahfi baru ni lah. Dalam Quran dia royak dalam kitab ni pada belakang sana. Kisah daripada Sayyidina Ali. Kita habis tapi jadi berbahas jadi jahat, jadi buruk kelik. Pening kita. Sepatutnya semakin bahas semakin dapat ilmu. Ni bahas pusing pergi mari tok guru jadi jahat. Jadi tak betul, sesat. Kok mana? Orang semakin bahas ilmu semakin bercampur, semakin pandai. Kita semakin bahas semakin kelahi. Pening tak kita? Pening. Patutnya masyarakat boleh ambil ilmu di kita. Ni dak jadi berbahas-bahas jadi kelahi. Pening sungguh. Tak gede kita ni. Kalau musnah macam ni lah. Nak zikir lepas sembahyang tiba lagi. Yang paling okok dong boleh lah. Takkan mengecak la ilaha illallah tak boleh. Betul lah. Ni nak tanya pula ambil di mana ni? Ambilan di mana Rasulullah tak biasa buat apa lah. Pening dah kita. Tak kena. Dia macam-macam kaifiat benda semua ni umum cakap Nabi suruh selawat. Man shalla alayya, kata siapa selawat atas aku sekali, Allah selawat atasnya 10 kali. Jadi waktu bila nak selawat? Jadi ulama buat kaifiat ni lepas sembahyang. Jadi kita pun tetapkan jadual. Jadi hari-hari kita sebut selawat. Tu tajuk dia. Tak payah cari di mana dalil ni. Pasal apa hadis istighfar 3 kali. Dia diri. Tajuk je nak buatlah. Benda molek ni buat. Tidak ada yang melarang. Tengok. Benda Nabi tak buat bukan makna Nabi larang. Ada benda Nabi tak buat bukan makna haram. Ada kalanya sunat, ada kalanya harus. Ada kalanya perkara tu Nabi tak buat sebab apa? Sebab Nabi banyak kerja lagi. Mentadbir negeri, merintah negeri. Tapi dia tunjuk jalan dengan hadis secara umum. Apa lagi? Afdal zikri la ilaha illallah. Seafdal zikir la ilaha illallah. Jadi ulama fikir ni kita ni bila saja-saja nak sebut dah. Melainkan buat jadual tu. Lepas sembahyang kita baca 3 kali. Jadi kalau 5 waktu 15 kali kita boleh la ilaha illallah. Automatik lah. Tu tajuk dia di situ lah ambil. Bukan hatu-hatu di nas Nabi suruh tak ada leh. Lagi. Tengok. Lepas pada tu kita kata la ilaha illallah. Koda mana tu? Atas barang yang kuasa. Sakat mana roh. Zikirlah la ilaha illallah berapa ribu tak apa. Inilah zikir kita. Tapi kalau kita la ilaha illallah 1000, selawat 1000 kata. Sebab dia selawat, zikir ni dia panah. La ilaha illallah ni maka sejuk dengan imbang dengan selawat. Dia gitu. Dia kena selawat 1000, la ilaha illallah 1000 gitu. Dia bisa imbang gitu. Tengok. Inilah zikir kita. Nampak lagi. Bagi menerang akan hati yang najis. Hati kita ni banyak najis. Pertama najis akidah. Kalau bab akidah. 2 najis dosa. 3 najis maksiat. Lagi. 4 najis syirik. Najis belaka. Dengan menyebut la ilaha buang najis-najis ni. Buang sifat-sifat sombong ni. Hak bahagian tu. Mana?
najis yang belum suci, bukan najis ain macam tai tu. Najis maksiat. Sebut la ilaha illallah ni sebab apa? Nak menafikan ada Tuhan hak selain. Segala syirik-syirik tu masuklah hati kita, buang habis tu. Ana lagi. Atau dia panggil selawat Nabi juga menyucikan habis segala sifat-sifat hak tak molek. Istighfar tu membuang akan segala maksiat-maksiat. Tu dia tulis bagi menyuci najis tu. Najis hal mana? Yang belum suci daripada ribat. Apa ribat? Debu-debu. Debu-debu maksiat dia bagi. Yang duduklah hati kita dengan masuk, dengan kamu mengingati Allah, memperbaharui iman kita. Dengan banyak selawat, dengan banyak istighfar, mengingat kita akan Allah, buang maksiat-maksiat. Itu tajuk dia tu. Qala musannif rahimahullah. Dan bagi ahlul arifin, ini orang arifin ni orang yang kenal, mengenal Allah Ta'ala, beberapa bagi lafaznya demo makom lain, makan orang arifin. Ari-ari ni orang yang kenal, dia ni makom hakikat. Bukan taraf kita ni. Kita ni orang awam, kita zuhir ya. Bagi lafaznya, beberapa bagai lafaznya, lafaz-lafaz istighfar demo ni, ada lagi lafaz-lafaz yang hingga setengah lafaznya tidak harus bagi ulama fuqaha, ulama fiqh beramal dengan dia. Bagi kita fiqh ni tak boleh amal sebab kita tak sampai makom tu. Tu ya, kadang-kadang kita tengok tu, kadang-kadang ada yang duk zikir, duk selawat sampai badan bergerak tu. Kita boleh putus tak? Tak boleh putus. Sebab apa? Sebab kita bukan duk makom dia. Kadang-kadang tu dia zikir, dia selawat sampai mendatangkan sedap zuk dia. Lazatnya tu sampai bergoyang badan dia. Dia ada amalan dia. Kita jangan nak komplain tak tahu kan. Kecuali yang kita tengok dari sudut syarak yang boleh menjejahkan apa hak tu baru boleh ulama buat hukum. Kusakat dia la ilaha macam tu. Tak ada kata apa sebab dia dah main lazat dia. Kita orang yang bawahan ni jangan pandai hukum kata sesat. Kita bukan ahlinya. Dia contoh ginilah, budak tingkatan 6. Soalan tingkatan 6 dia suruh kita yang darjah 1 jawab, boleh jawab. Mampu tak faham kedarah soalan apa ni? Demo makom lain. Yang bersangka baik dengan orang wali-wali Allah ni. Demo tarekat-tarekat. Kecuali ada yang hak molek lah, ada yang tak. Sakat demo goyang badan jangan duk kata apa ni. Bukan makom kita nah. Kita pegang gitu, selamat kita, jaga lidah molek. Takut kita silap pergi kata kepada tak layak. Kita bukan ahlinya. Kita pergi kata dia tak betul. Kena kita. Senang kita orang awam cakap cara orang awam. Apa lagi? Sakat dia meratik sampai badan bergoyang tu tak ada salah. Ikut dia. Mungkin dengan cara mendatangkan zauk dia pergi. Apa lagi? Kelazatan tu. Kita tak sampai situ. Tengok. Tapi lafaz-lafaz demo tu tidak harus bagi fuqaha, ulama fiqh ni beramal dengan dia, tak boleh amal. Maka jaga olehmu, jaga-jaga kita ni. Kita orang awam mengaji ni, orang bawah ni, apa lagi? Baik hak lafaz kita ni ya. Apa lagi? Tengok tu cara dia kita mengaji. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Tengok. Habis dekat tu. Tu bab zikir habis dah. Masuk satu bab lagi. Qala musannif rahimahullah. Ketahui olehmu, hai tolib, hai orang yang menuntut ilmu, akan bahwasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf itu mengetahui ia akan segala hukum bersuci. Jadi cara nak bersuci kena belajar. Ini fiqh.
Jangan kata be mengaji bab apa? Mengaji bab cuci ya. Jangan buat main. Kalau tak sah ni, tak sah semua ibadat. Tawaf, semayang kita. Nak pegang Quran ni, dia bersantun dengan najis ni. Nampak lagi. Sama bab najis, bab mani, hadas, semua sebut ni. Kena belajar ni. Ini asas dia. Wajib ni wajib syarak atas tiap-tiap kita ni. Mengetahui ia akan segala hukum bersuci. Bersuci daripada apa? Daripada segala najis. Dia ada najis yang tidak dimaafkan, ada najis tapi dimaafkan. Jadi najis juga tapi tak dikira. Kalau kena pakaian ke badan boleh bawa semayang. Dan tidak dipanggil sebagai najis. Ada najis kena buang, tak buang dia najis. Itu najis yang maafkan. Ada najis dia panggil najis hukmi. Apa makna najis hukmi? Najis yang dihukumnya. Barang tak nampak. Nampak lagi. Benda tak nampak tapi dia hukum ada. Dia tetap panggil najis. Contohnya tempat kita jijak macam kapek ni. Nampak lagi. Ada kebudak kecing atau kecing kucing. Nampak lagi. Kecing lah. Tapi air najis tak nampak. Najis tu pula kalau kaki kita kering tak apa. Bila kena air kecing tu pun kering lah. Kering gitu ya sebab cuaca panas. Maka panggil najis lah. Kalau kita kering tak apa. Tiba kita ambil semayang, nak masuk semayang, kaki kita basah, pergi pijak. Maka dia jadi najis hukmi. Tengok benda tak nampak. Najis dari segi hukum. Banyak nak kita ni malah basuh tinggal esok. Kita kaki kita basuh perak jejak dia kira hidup kelik. Dia jadi najis hukmi. Banyak tak kena. Lepas tu kita semayang sampai bila pun tak sah. Sebab apa? Syarat semayang suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Ini banyak. Itu kan najis padahal betul. Tu sebab belajar cara membasuh. Nampak lagi kena belajar. Seperti membasuh ikan. Ni cara nak siap ikan. Nak royak kata dalam Islam ni cara siap ikan royak. Kalau orang kata Islam royak bab sembahyang puasa dak. Cara nak basuh ikan tu dia cerita. Ikan yang macam mana boleh makan? Ikan lenyak tak boleh makan. Ikan lenyak. Yang tak buang perut. Nampak lagi. Sebab isi dah dengan tahi dia dah sebati dah. Tapi hak tu sedap kali. Cicah dengan pulut. Tu nya bengong kita. Kalau ni adalah cara buat ikan lenyak cara Islam. Dulu sedap tak? Hak Cina buat. Sedap batai waktu tu ya. Ikan lenyak. Hak tak siang. Tapi dia lemuk sungguhlah sebab stik dia dah mesra masuk dalam isi tu dia rak masa. Buhnya tabur pula, pulut pula. Jadi bengong gitu ngaji tak masuk. Dia makan ikan lengat. Cara suci ikan dia hajar. Nampak lagi. Bila orang siang ikan dia hajar cara. Dia ada darah tengah macam ikan kayu. Di tulang belakang dalam. Suci buang tu. Kita ini dak dah tak makan di kedai. Cerak perut. Cara basuh dia. Saya ingat orang zaman dulu Kenduri zaman dulu dia buat gini. Cicang daging bubuh dalam kami panggil capah. Capah tu orang panggil hak raga lah. Sikit bola dalam bekas dia tu. Dia ambil perak perung. Hak tu tak sah. Dia kira makan najis. Dalam tu juga tepat banyak tu. Lagi dia bukan jeru. Dia pakai cicang masuk lagaga, takar lah. Cerak akik piang. Tuan, gitu. Boh dua gaga masuk. Hak ni darah dia tu. Dia kena jeru menjalankan air. Tapi kalau buat di kedai makan lah. Tu yang tok guru yang warak tak makan kedai. Aku makan di kedai aku tak warak. Untuk kira aku mapoh. Tok guru yang warak dia tak makan di kedai dia tak mau pergi.
Sebab apa dia tu dah cara cuci ikan kena pap bekas bau perut bekas. Dia mau kena tu di dapur. Cara suci itu kita makan najis. Dia kena menjalankan air. Cara suci ikan dia aja. Dan cara mencuci kain. Hajar. Kain hak mana? Yang kena najis. Air dia macam mana, cara nak basuh dia hajarlah kita. Cara basuh kain hajar Islam ni. Sebab apa pula cara meretah tak hajar? Hajarlah cara basuh kain yang kecil pun dihajar. Ini kan pula cara-cara nak akid pemerintah. Lagilah dihajar sebab pemerintah memberi kesan yang besar kepada agama. Sebab tu kita orang Melayu ini kira apa tiba siapa pun hak ni bukan kena mengenal agama, tak kena geno. Basuh kain pun diroyak dalam Islam cara membasuh kain. Siapa tak reti lo ni? Berlama tak reti, banyak yang bersih basuh kain tapi tak suci. Bersih daripada pandangan zahir. Nak beri wangi bubuh soflam lagi. Padahal dari hakikatnya najis. Boleh jadi kerana kandungan air ataupun cara dia tu tak bilas. Padahal kalau bubuh soplang wangi betul juga. Pakai buat semayang. Tajuk dia ni untuk buat semayang, buat ibadat. Kalau nak pakai pergi kebun tak payah basuh tak apa. Tik lemu duduk belakang pakai pergi lah. Kita mengaji ni kerana nak buat ibadat. Maka bila nak buat ibadat, cara basuh kena ikut cara ibadat. Bukan boleh basuh cara kita. Eloni ni kalau kena najis, orang kata kena dengan orang kata apa? Najis babi dah. Zaman ni moden tak? Moden. Ada dengan deto, ada dengan macam-macam jenis. Boleh tak kita basuh dengan beri? Kita basuh dengan beri 1000 kali pun tak akan jadi apa. Sebab tetap bersih, tak ada apa. Tapi segi hukum dia najis. Pelik tak? Tu Islam. Kalau ikut betul, ambil sabun deto tu basuh tempat najis babi. Boh beri banyak sikit. Tuan soplang wanginya. Tapi dari sudut suci dah. Dia wajib kena basuh dengan air tanah juga. Sebab dia benda yang Islam ni benda mengabdikan diri pada Allah. Bukan boleh pakai nanti ni. Kena pakai hukum. Kalau dia kata ingin najis babi dengan anjing, kena pakai air tanah sekali dan 6 kali air mutlak. Kena buat gitu. Walau zaman moden ni ada sabun beh pun tak boleh. Tu Islam. Bukan boleh pakai otak kita. Dulu memang tak ada tak ada sabun lah. Pakai air tanah. Boleh tak pakai? Pakai tak sah. Tetap dia panggil najis mughallazah. Tu cara dia. Islam macam tu. Bukan orang liberal. Liberal tak apa lah. Zaman dulu boleh lah. Lo ni dia buat itu. Tu liberal. Tengok. Kalau musuhnya nah. Dan kain yang kena najis, kena royak tak? Kena basuh. Cara basuh kain, hak tak kena najis tak apa. Basuhlah belah mana pun. Tak basuh tak apa. Lepas tu kain tu pula tak buat semayang tak apa. Ni kain tajuk nak buat semayang, nak buat ibadat ni. Kena pada suci. Nampak lagi? Tengok. Dan bersuci daripada 2 hadas kecil. Nak hajar dah sini, nak hajar juga mengenai cara-cara nak menghilangkan hadas kecil. Ambil ismayang tu lah. Hajar nak? Ada ni dia kata. Dan hadas besar. Mani junub. Lagi. Cara nak suci macam mana? Niat macam mana? Air nak sampai macam mana? Air tu jenis apa pula? Air yang macam mana? Cara mana-mana? Dia kira apa? Bukan pakai tibai kudang gitu. Lama lagi. Tengok. Dia kata nak untuk apa? Untuk beri ibadat. Cara lepas kita kecing. Faham lepas kita kecing? Bila kita kecing, tu kecing tu. Lagi. Nak buat macam mana kopok lekor kita? Nak buat juga kita. Bukan boleh kecing, boh ecrek, boh klik. Tak boleh.
Sebab apa? Dalam saluran paip tu boleh jadi ada air kecil lagi. Dia suruh berdeheng-deheng atau melompat-lompat atau meluruk-luruk, tapi jangan luruk banyak lama sangatlah, bahaya. Nak kaya kata hukum macam tu, kalau kecil basuh itu boleh. Tapi sebab apa ulama tulis kitab? Cara nak tubik air kecil pun diajar. Sebab apa? Sebab nak buat ibadat. Kita basuh kecil, buh keliklah seluar. Pakai kain nak pergi semayang. Dia tubik cerek, tak berasa. Kita semayang, tak sah. Sebab apa? Sebab kita tak ikut peraturan cara kecil. Jadi nak royak dalam Islam ni, cara tubik air kecil dan selepas tubik air kecil boleh ajar. Maka boleh lari tak kita daripada Tuhan? Tak boleh lari. Tak boleh lari daripada agama kita walau satu saat dalam apa saja perbuatan. Hak ni dimaksudnya agama tak boleh pisah dengan sesuatu apapun. Termasuk nak luruk kecing pun dikira dengan ni maksud dia. Ni tengok bila ustaz orang gini dia komen kena ustaz walaun kalau bapa semua. Ni bukan tajuk walaun tak walaun. Oh, hukum gitu aku pening ni dia. Kita royak itu tak nak jawab apa dia bawa walaun. Oi, teruk orang ni penyakit tu. Kena penyakit gila apa tu. Tak ada ubat lah. Bila ustaz royak hukum dia tak ada jawab dia bawa tu ni walaun juga ni. Bukan tajuk walaun ni, tajuk dalam hukum. Berat lah ni zaman ni. Sebab dia taksub lah kepala otak dia gitu. Kita royak dalam kitab pun tak okey. Dia tak tahu nak kata apa, dia boh kita. Tengok. Faham tak? Nak royak tak? Maka hadas kecil itu dengan ambil wudu. Nawaitu raf'al hadasi asghar lillahi ta'ala, sahaja aku mengangkat. Angkat buat apa? Angkat buang, bukan angkat buh hadas di kita. Kita niat tu mengangkat hadas untuk membuang hadas yang ada di kita. Apa makna hadas? Amrun iktibari. Menata apa amrun iktibari? Perkara yang bahasa kira ya. Dengan ada hadas tu tak boleh kita semayang, tak boleh nak pegang Quran. Tu maksud dia tu. Tak boleh nak tawaf. Benar tu faham saja. Nak cerita ke benar tak tahu. Dan perkara-perkara menyebabkan hadas ni keluar sesuatu jalan depan dengan jalan belakang. Kecuali mani. Bila mani keluar, kena mani wajib. Ada besar. Itu tajuk lain. Kalau keluar ketuk kaki ke apa jalan depan belakang, maka dia jadi hukumnya adalah hadas kecil. Atau menyentuh kemaluan dengan tapak tangan yang tidak berlapik, batallah wuduk, maka marilah hadas tu ya. Ni mengaji tadi kali mengaji start kali. Lagi. Sebab zaman ni kadang-kadang kita nampak macam dia mau mengaji padahal tak usah mengaji ni. Melambak tak tahu. Tak tahu. Tengok. Maka hadas kecil itu dengan ambil wudu, maka tak ada lah hadas di kita. Dan hadas besar itu dengan mandi, maka barulah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kita duk semayang, ada wudu molek. Sedap duk semayang, tubik imani. Buatlah. Bisa jadi tak? Tak ada ni. Kok sungai bulan tak bisa jadi kok. Tengok duk semayang sedap-sedap lah. Alhamdulillah tubik imani. Peleo ni. Tubik ketuk tak apa lah, tubik imani. Maka yang batalnya adalah semayang. Wuduk batal tak? Wuduk tak batal. Doyak dah tadi. Terus pergi mandi saja. Jangan setuh dengan tepuk tangan lah kubuk lekor tu. Maka kita masih ada wuduk. Tu dah ajar tak? Kalau tubik imani sajalah. Kalau tubik kecing kena ambil sembahyang sebab kata. Tu beza tubik imani dengan tubik kecing ni. Kalau waktu kita duduk semayang, yang batalnya semayang, tak batal wuduk. Kena faham gitu. Tengok. Kalau musannaf saya baca pelan-pelan tu. Nabi faham mulai. Dan hadas besar itu dengan mandi. Mandi dengan air apa? Air mutlak.
Dapat lagi. Air mutlak ada berapa? Buat dah. Ada 7 air mutlak tu. Seperti air hujan. Boleh tak? Boleh. Tubik piung buat siapa pak long tu duk mi hujan. Padahal tak ada di rumah. Mana mandi wajib. Relax lah hujan. Macam pening pala apa kau duk niat dah. Nampak lagi. Tu air mutlak dah tu. Air sungai, walaupun sungai tu air keruh. Kena air keruh seluk ni boleh tak? Dia boleh lah. Terwaya dia kira air mutlak juga. Air laut boleh. Di tepi laut, tawar tak ada. Mandi laut ni piung. Boleh? Air mata air. Nak terbit kot tebing. Boleh? Air embun. Embun ni payahlah sikit. Setengah orang ambil kapal. Embun buat kerahnya. Kalau ada lah. Air salji. Tu ais. Tempat aku duduk dulu England tu. Mau tak bisa kita. Tak ada. Tarik tak ada, sungai tak ada. Ais lah. Air tu. Kan? Air telaga. Korek boleh. Tu 7 air. Tu dipanggil air mutlak. Lain pada tu tak. Apa makna mutlak? Air itu suci dan menyucikan hadas. Masuk tu mutlak. Diri air itu suci dan dia boleh buat suci. Tu mutlak maksud dia. Kalau air itu suci tapi tak boleh buat suci, dia panggil air mutaghayyir. Apa air mutaghayyir? Inyo, ete, isirak, limo ais, teh obeng, kopi ais, Neslo. Koyak banyak boleh segui sepayang. Nyom muda mami nyom muda. Baik semayang. Mani wajib. Mani tak sah. Sebab apa? Air itu suci tapi dia tidak menyucikan hadas. Itu maksud tarikh mutlak. Ini mengaji hak bawah sekali ni. Tapi kurang-kurangnya peringat kelik kita. Sampai tak tulak seung teruk. Lama lagi. Sampai tak tupak. Jangan sampai tak kerti apa. Ini benar asas kena kerti. Atau air musyammas. Ini air makruh. Air yang sangat panas dijemur matahari. Duduk dalam tunderang. Panas ceng. Air ini menyebabkan kita mani jadi topak. Hak ni air ni kalau mani sah. Boleh. Tapi makruh. Sebab dia merosakkan kulit. Tak? Ni muka macam kita ni semak-semak ni habis. Kalau ni tak tahu ambil air panas dia jadi tapur-tapur macam panah. Jangan. Tu air tu suci dah. Dia panggil air musyammas yang kena matahari. Makruh hukum dia. Boleh tak? Boleh lah sebab dia menyebab penyakit. Boleh. Lagi air mustakmal. Menatang apa air mustakmal? Air basuhan wuduk yang pertama. Yang air itu tidak cukup 2 kulah. Banyak mana 2 kulah? 13 tin minyak kacang. Kami ngaji tu uya itu. Sekira-kira banyak tu lah. 13 tin minyak kacang. Agak-agak. Air itu kita basuh muka hari ni, merecik masuk kelik. Seperti bekas sesuatu. Kita cebok muka gitu, priuk masuk. Air itu tak lembek lah. Basuhan pertama. Kita basuh tangan je bercik-cik sini. Air ni mustakmal. Tak boleh buat. Tu dia panggil ada air mustakmal. Kerti lah. Ada air musyammas. Ada air mutannajis. Tak boleh juga. Apa dia mutannajis? Air yang dimasuki najis. Yang sekira-kira mendatangkan air tu tidak cukup 2 kullah. Bukan 2 butir kolah. Kullah tu sukatan. 2 kullah. Macam tadi lah. Kalau air tu banyak sekalipun tapi hingga menukar warna, tak boleh juga. Air tu kita tengok banyak macam air kolah tu. Lagi ada orang kolam sejuk tu. Tapi sekira-kira najis masuk sampai bertukar warna dan bahu berubah, hak tu tak panggil air mutlak dah.
Dia kira gitu deh. Tengok kalau musannaf Ibrahim. Sebab tu kalau air sikit jangan ambil dekat-dekat, takut dia mesti masuk. Kecuali bulan cerek tak apa, dia terbit tak mesti masuk tempat semula. Dia jadi air mustakmal. Kalau masuk najis dia jadi air najis panggil. Tuhan lah. Yang boleh buat ambil wuduk dan mandi wajib dua saja. Ada apa? Satu saja, iaitu air mutlak. Tu sahlah. Habis. Tengok kalau musannaf rahimahullah. Ingat kali ni, nama pisau ni. Nama pisau. Esok katanya mutlak tak apa, tak tu deh, teruk gitu. Gitu deh, tengok gitu. Dan tidak sah bersuci itu melainkan dengan air mutlak. Tadi lah. Dan iaitu air telaga, air hujan, air sungai, air laut sini. Boleh lagi salji, boleh embun, boleh air mata air, boleh. Dan malah kita itu. Dia boleh belakang. Tengok, boleh kita buat untuk menyucikan najis hadas besar, hadas kecil, cuci najis boleh belakang. Maka jika kalaulah membasuh pungkok, ni aku tengok orang ilim. Inilah kitab orang ilim. Kalau kami panggil punggung. Kalau kita takri bahung bercakap ulu, tapi kitab ni dia cakap orang ilim. Orang kok belah kuling sungai petani pungkok. Ada juga berarti pungkok ni. Faham tak? Tengok ni. Maka jika membasuh pungkok, jadi ada orang duk jawab kata Islam ni tak ada deh. Dia duk faham Islam ni semaya puasa. Ni basuh pungkok pun diroyaklah Islam. Cara nak basuh punggung ni benda yang pakat reti belakang. Tapi sebab apa dihajar? Nak kata Islam ni lengkap dah. Nak royak kata Nabi Muhammad ni royak belakang lah. Jangan nak jadi bengong sangat. Setengah-setengah orang tu. Dia kata Islam ni semaya puasa dia tak tu basuh punggung pun kira lah Islam. Jika membasuh pungkok kita lah, bukan pungkok orang. Pungkok orang tanggung sendiri lah. Apa dia tu? Pak siapa nak basuh? Kerana berak pun royak lah kita. Tidak, berak ni bukan benda manfaat nama pun. Bukan nak jatuh kerajaan dengan berak. Pak siapa dia buat pentingnya? Nak royak kata dalam Islam tak ada benda tak penting, semua dikira oleh Allah. Kita belajar ni, Tuhan kira ni belajar apa? Belajar bahasa berak lah, dapat pahala. Tu Islam, hak kita nak ikut ni. Nampak lagi, kena reti lah ni Islam. Bila ustaz-ustaz royak, tak bisa dengar lah kitab. Namun tak mengaji, basuh berak pun diroyak dalam kitab. Tengok. Kalaulah membasuh pungkok kerana berak, maka hendaklah ia duduk. Suruh duduk bercakung, bertinggung. Mana dia? Takut kita berdiri berak. Ya dah. Nak kata Islam ni mari cukup lekat dah. Sampai cara berak pun dia royak. Dia suruh duduk cakung berak. Nampak ni? Tu. Inilah kitab dah ni. Yang setengah-tengah yang liberal duk kata lah. Islam tak sempurna kok ni dia mana kata tak leh. Semua ada siap. Dan diterangkan lah, terang tiba ya. Aduh. Daduk cakung nak berak ke terang lah. Tu, ada situ tu. Diterangkan dubur itu. Tu nak ayat begitu ada betul tak? Ni, sampai ke lubang punggung pun kira ni. Tu Islam ya Allah ya Tuhanku. Kalau kita duk lawan lagi tak tulah. Sebab tu mu tak kena tanyalah, kamu akan ditanya oleh Allah esok. Baki akhirat esok ya Tuhan, aku tak sedengar tok guru duk ayat tak mengaji tak. Faham mampu kita. Orang suruh cari ahli ulama mengaji duk cari kolam TikTok. Tiga-tiga suku je kan. Sedangkan semua benda dihajar dah nak kerja pekah macam ni.
Hak tauhid, cara tauhid. Hak sirah, cara sirah. Hak politik, cara politik. Semua ada kitab. Kitab apa politik? Politik. Ahkam sultaniyah. Macam dah buka tengok. Cerita habis hukum hakam. Cara pemerintahan macam mana ada. Tapi oleh kan tak bisa jumpa, dia mahu kata macam-macam. Sebab tak bisa berjumpa. Macam ni ya. Bila tak sebut, baik di mana ni ada ni. Dan diterangkan duburnya itu. Dan dijerus air. Dia suruh kita jerus air pula. Dengan sedikit-sedikit. Pak siapa dia kata gitu? Kerana waktu tu tak ada air pahit. Maka tu tulis kitab. Mana dia dalam terpayang lah. Masa basuh berak dia kata, kita suruh jerus sikit-sikit. Jangan jerus beruh itu. Serta digosok akan dia. Dia suruh gosok punggung dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Dia tak boleh buat tangan kanan. Tu dia. Sebab tu waktu makan nasi, ramai-ramai jangan jamah tangan kiri. Sebab tangan kiri kerja dia pegang punggung. Ni kita nak jadi tertib punya pasal makan dalam makuk ni. Camca tu pegang tangan kiri. Saat ni pegang punggung, pegang camca pula dah. Boleh. Kawan nak makan pula kemat kok. Dia suruh tangan ni kerja belah punggung ya. Tangan ni ya, waktu makan nasi. Nak pegang camca, nak pegang mangkuk belah sini ya. Bila berlomoh pergi dah tangan kanan. Tu dia tu. Hendaklah digosok akan dia dengan tangan kiri. Sekira-kira yakin atau zon. Yakin kita tak ada dah. Kita rasa tak rasa kesak. Tak rasa geli-geli lah. Kita kerti sendirilah, kita sendiri yakin dengan basuhan di punggung. Sebab Allah beri deria perasa di punggung ni. Tik tu ada, tak ada lagi. Nampak lagi. Atau zon akan sucinya dengan ada tanda zon ni. Nah lagi. Sekira-kira ada tanda lah. Tak ada bahu apa dah. Tak ada warna apa dah. Boleh lah. Kita basuh. Dan jangan berlebih-lebihan. Banyak jerus air. Jerus air banyak-banyak tak beri. Sebab waktu tu dia pakai terpayang. Ni kitab ni tulis zaman tak ada epik lagi. Jadi dia terjerus sikit-sikit lah. Jangan jerus perhabis terus. Barangkali tidak sempurna suci dan air sudah habis. Takut habis. Kita basuh berak geru banyak. Bila jerus banyak, habis. Bila habis nak pergi bangkit gitu. Jika bangkit ia berdiri kerana cedok air pula, maka berlomo paha dan kain. Tu tajuk dia. Ni tak ada apa deh. Sebab kita pakai pelipik. Pang tu ya. Ni tajuk dia kalau guna dalam terpayang atau timah. Dia takut kena nak pakai lagi. Sini tak suci lagi. Takut berlomo kain. Ada dalam kitab. Ada. Jumpa lah malam ni. Hak saya duk ceramah gang-gang tu dia. Sama nak kata Islam lebih kurang. Islam ni sekecil-kecil benda pun dikira. Sampai sebesar-besar benda. Nampak lagi. Dengan air dipungkok itu. Cakap ilir pula ni. Kata cakap punggung dipungkok. Jadi maka tak kala itu jadi najis lah. Jadi najis sebab apa? Sebab tak ada suci lagi, bakit nak ambil air pula. Sebab tu suruh jerus sikit-sikit. Ini zaman dia. Zaman kita mudah. Dia mau kata ada jamban hak ini sembuh diri. Hak tu bahaya orang tu dia. Kita tak nak basuh sembuh siap-siap dah. Berat. Ada sembuh kok tu pula. Ada semua kok tu pada macam-macam jenis. Baik air ni dibuat. Nasu najis ni kalau boleh air lebih sikit tak apa. Dibolehkan. Dalam bulan puasa pun boleh guna air lebih sikit tak apa. Kalau termasuk dimaafkan sebab bab basuh najis. Itu. Dan yang kenapa? Itu cara membasuh pokok dengan air. Kalau tak ada air ni istinja. Istinja dengan batu. Kalau batu seketul, mik 3 bucu. Banyak kesal. Tengok.
3 penjuru. Tapi bau pek. Tapi kita Malaysia tak kalau mana. Tengok. Kalau hak sutir-sutir 3 butir. Nak yakin lagi tambahlah 4-5 butir pun. Tengok tu dia panggil istinja. Tengok. Dan jika kencing pula, ni kalau kencing, maka jangan segera kepada membasuh. Ada saya ayat ni. Ni cara-cara kencing. Sama ada kencing berdiri, kencing duduk, tajuk lain. Ni tajuk kencing tu. Sebab kita nak bawa dalam ibadat. Mana dia lepas kencing, jangan segera kita jeruh lagi. Melainkan kemudian daripada sehabis-habis sejak air kencing itu. Kira kita yakin air dalam saluran paip itu tak ada lah. Nampak lagi? Apa dia tu? Dengan cara kita berjalan-jalan. Kalau hak jenis payah nak tubik tu, kita kencing tubik, lepas tu kalau boleh berjalan pergi mari supaya ada lebihan tu tubik. Dan berdehem-dehem beberapa kali. Tu kadang-kadang kita pergi jamban tu, dia bukan suruh kita ketuk pintu saja dah. Dia nak tubik ni. Nabi keluarkan air kencing tu. Tu cara yang disuruh syarak. Nabi yakin suci tu. Ataupun kita luruk-luruk, jangan jetik sakit. Dia jetik pula. Apa lagi? Kita luruk lah. Kalau jetik bekak kepala belakang tu, kepala lekor tu. Luruk lah. Tengok. Maka barulah dibasuh. Lepas tu baru basuh. Ni cara mana ni? Klik hajar anak kita. Cara kencing macam mana? Jangan kencing periuk, cuk basuh pu pakai. Saat dia tubik. Tubik tu kena kain jadi najis, tak sah ibadat. Sampai bila pun. Dan banyak orang kena siksa kubur dengan sebab tidak suci basuh kencing. Ni dia ni. Dalam kitab Bahrul Mazibahah. Pasal apa Nabi lalu satu kubur, Nabi kata dalam kubur ni ada orang kena siksa. Nabi pun ambil pelepah tamar, Nabi pacok. Nabi kata selagi pelepah tamar ini duk basah lagi, diringankan siksaan. Di situlah tiap-tiap kali kita orang mati, kita kerak daun kayu pacok dulu. Dengan harapan beristighfar akan daun kayu tadi, meminta ampun pada si mati. Ambil di hadis kisah ni. Nabi kata dalam kubur ni ada orang kena siksa. Sebab apa kena siksa? Pertama sebab kencing dia tak lawas. Ulama bahas dalam kitab Bahrul Mazib. Kenapa bila kencing tak lawas, sembahyang dia nak sah? Tak sah bila-bila, maka kena siksa. Nombor 2, dia suka berjalan dalam masyarakat, mengacung, memecah belah masyarakat. Dia tak suka tengok orang satu padu, dia suka tengok orang pecah, dia pelagar orang. Ini penyakit. Maka Nabi pakah daun batang kurma pacak. Nabi kata selagi batang kurma ni duk basah, dia minta ampun pada si mati. Tu yang kita pacak tu. Tu yang dulu tubik satu kes. Ustaz tu kata apa? Mencabut akan rumput di atas kubur haram tu. Kerana rumput-rumput ni beristighfar pada si mati. Tapi janganlah tinggal rimau cik nak masuk, tak boleh. Dia tak beri cabut. Jangan kita meracung atas kubur. Meracung-racung. Inilah racung lah. Lagi. Atas kubur tu ni tiang-tiang ni batu nisan ni kita racung ni. Kerana apa? Kerana racung itu najis. Meletakkan najis atas kubur haram. Racung kremok song lah. Kremok song baskal 15. Jangan. Tak beri. Ada tak? Ini sebut. Kisah ni. Banyak orang kena siksa kubur dengan sebab tidak suci basuh kencing. Ingat kita ni. Kita belajar malam ni. Walaupun kita lemah sekali dalam dunia kita mengaji ni, tapi tak apalah. Benar ni lah yang paling penting sekali dalam dunia dan akhirat. Bak kencing basuh. Tak betul hak ni, hak lain tak betul. Tak lupa lagi nak pergi mengaji kitab tebal. Ngaji nipis-nipis nampak komen.
Ngaji bab kecing basuh padahal ni tak reti. Tak reti hak ni hak tebal tak boleh pakai. Bahaya ni. Jangan duk berlambat nak pergi besar. Boleh lah kalau mengerti dah hak ni pergi ngaji hak besar. Ni hak kecil pun tak reti nak tekong boleh hak besar. Cari kitab-kitab besar. Oh. Kitab Pak Mazhab. Bahas hak nak tinggi-tinggi. Padahal cara basuh kecing tak pandai lagi. Rugilah kita. Kita bukan nak berlawan siapa best. Bukan nak berlawan aku mengaji tok guru tu kemah tak. Kita nak lawan supaya dapat keredaan Tuhan. Lepas tanggungjawab. Okay. Bukan nak lawan aku best mengaji kitab punya putih. Aku best tok guru ku kemah. Awak tak apa. Tok guru tu lah kemah kita dak juga. Ada orang jenis tu dia pergi mengaji, pilih guru-guru hebat-hebat ada nama sebagainya supaya kait dengan dia mengaji dengan orang kemah. Boleh tak apa kita. Ada lagi kita atas saja lah. Berbangga-bangga dengan guru dia lagi. Dia bangga dengan guru hebat-hebat tapi dia tak dapat manfaat dari ilmu. Sebab apa? Kita mengaji tinggi. Dia nak pergi semakin rendah diri. Nak pergi dapat reti hukum hakam. Tu ya. Okay, ngajilah tuan-tuan. Boleh mata mengaji mana? Mengaji Iqra. Gilah kalau kita tak reti, jangan takut. Mengaji bab apa mana ni? Kami mengaji bab kecing basuh. Tak boleh. Tinggi dah ni. Di sisi Allah kalau kita ikhlas molek tinggi betul lah. Tengok, padan dengan kita. Ingat kamu pada tempat itu. Dengan kita mengaji, jaga molek. Bak kecing, bak basuh, bak berak, bak ni jaga molek. Dengan cara mana? Dengan cara mengaji. Ni yang melepas kita selamat. Tak mengaji tak suruh. Lagi tak mengaji tak erti pesulah. Cara basuh kecing, cara basuh berak. Dan cermat pada air. Hak tadilah. Air jangan lajak-lajak. Cara ambil ismayang, kau tahu kalau masjid jangan membazir banyak-banyak air. Air tu layak untuk ambil ismayang. Kita ambil ismayang macam mandi. Hukum dia makruh berlebihan. Lebih-lebih air. Air masjid jangan terbaik. Hak masjid lain. Okay. Kita ambil air masjid ni orang untuk contoh dia untuk ambil ismayang. Kita pergi pakai buat basuh kereta. Haram terus. Tak boleh. Tajuk dia ismayang. Kita je perak masuk EPA, pow, semua kereta ki. Dia kira gitu nah. Air wakaf dia bagi. Dia kira tengok. Air untuk minum. Luar masjid tak untuk minum. Duk perak masuk 3-4 botol pergi jual pula. Jangan. Air untuk wudu lah. Tak boleh masuk kereta. Kita pakai buat mudah-mudah masjid biasalah kata kita. Dan bersuci. Waktu cermat, waktu guna air tu. Dan kita bersuci supaya sah semayang dan sah tawaf. Sebab tawaf ni wajib kena ada wudu. Sa'i dah. Ngaji bab umrah haji dah. Tawaf kena ada wudu. Habis wudu terbit kena ambil lain. Lama kita pergi tawaf pula lah dengan India. Masa saya pergi tu 3-4 tahun lepas. Masa tak COVID lagi masa tu. Ini orang keling tu India. Dia main orang Tino. Kasut tak ada pakai stoking pun lah. Jalan-jalan jijak kaki kita pak. Aku tak belakang parang lah. Nak pergi wuduk tu. Lagi. Buat kali kedua esok kita pakai Ra'i Mazhab. Ra'i Mazhab macam mana? Yalah. Kita mazhab Syafi'i. Ambil ismayah, gosok semua ni, gosok ni sunat. Mazhab lain pada Syafi'i gosok ni wajib. Mazhab kita ambil ismayah, sapu. Mazhab lain kena basuh. Mazhab lain dia tak ada awak tertib. Nak jauh kaki dulu boleh, lepas tu muka, lepas tu tangan. Apa? Kita tak tertib, kena muka, turun tangan, tangan kepala, tangan kaki.
Jadi kita kena reti dua-dua tu. Kalau nak pergi tawah. Sebab tempat tawah ni payah sikit. Dia sebab orang Tino repuh kita. Dia mau besar-besar tinggi-tinggi tu. Allah buat saya ni repuh tunging gitu. Mari pergi pula cuti bulan 12. Cek orang. Jangan macam mana? Ambil wuduk kita ra'i mazhab. Ambil wuduk cara Syafi'i, ambil wuduk cara demo lain. Mazhab lain sama. Sapu kepala, sapu juga. Yang basuh-basuh juga ra'i. Ada dua lah kita. Ni cara boleh. Hak kita ni basuh-basuh, gosok-gosok juga. Nampak lagi. Masa kita tawah tu terpijak kaki. Batal lah hak Syafi'i sebab magi mazhab kita orang sentuh kita, kita sentuh orang, dua-dua batal. Kalau bukan mahram tak apa berlapis. Mazhab demo sepuh kita, demo batal kita tak. Kita pakai demo. Maka ketika tu waktu tawah tu bila bersentuh kita pun niat taklid mazhab tu. Tak apalah kita ada wuduk tu, demo yang sentuh kita tak batal lah kita. Tu kena faham tak? Ni dak make cara Syafi'i. Lepas tu bila batal pakai taklid tak apa kosong. Tak make cara demo tu. Mazhab ni. Bila dia dua-dua. Tu cara ra'i. Ni pakai nak taklid kodang kan boleh. Kena ada akan wuduk tu. Baru boleh kita taklid. Taklid tu turut. Tu cara dia. Bila tawah gitu kena kita taklid mazhab tu. Orang sentuh kita, orang tu batal. Kita tak batal. Tu setawah. Tak payah nak semayang. Sebab kita ada mazhab tu dah ismayang cara tu. Tu cara make. Bukan pakai make SPI. Bila pak kena aku taklid itu. Taklid kok mana? Taklid ni kena make dua-dua jenis cara wuduk. Tu kalau nak kita wah lah. Kalau ni mayah, kalau ni kalau mahal. Apa lagi? Abang Razi tak apa dia ada kilang. Dia lagi dia kita nak hipun duit tak ada nak pecah jadi ungu sak ungu jadi hijau ada hijau merah. Kalau ni payah sikit tak? Mahal pemahal sebab dia kerajaan 2024 ni kerajaan Saudi menjadikan Arab Saudi negara pelancongan. Tu dia buat macam-macam tu sebab nak menjadi bila naik taraf negara pelancongan tak tu dalam kita dah. Nampak lagi dia jadi tempat melancong tinggi semua, hotel tinggi pun semua tinggi. Dulu saya pergi dulu boleh kat Dema Beri, tu pun Dema Beri saya pun. Dema Beri belakang. Duduk di Pullman tu. Hajam soal sini situ ya. Apa? VIP. Berapa kali ku tak tahu. Dia depan tu. Tapi masa tu siok lagi tak ada undang-undang teruk macam ni boleh masuk ikut dah. Lalu ni jangan kena pakai tak lama tu payah. Baik. Berarti zakat tu dulu. Dengan cara kita mengaji dia kata. Tengok. Dan bagi orang haji dan jika membasuh kain. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Saya kena pergi Bukit Teh ada usrah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fiddin wa alimna ta'wi wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.